Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah. Sekali lagi bersyukur. Tuan-tuan boleh dengar ya, insya-Allah. Mana yang dengar tolong komen saya dari mana, sebutkan saya dari mana, dari Sabah, dari mendengar dari Negeri Sembilan, dari Pulau Pinang mana. Tanda tuan-tuan mendengarlah. Ya. Baik. Dari Kelana Jaya. Baik. Seterusnya tuan-tuan, dari Jeram, Kuala Selangor, dari Melaka, Subang Jaya, alhamdulillah. Ya. Dari Kedah, ya baik. InsyaAllah. Jadi itu tanda tuan-tuan mendengar ya. Baik, cik dari Perlis, dari mana ni? Hartamas, dari saya Hartamas. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, seperti mana yang kita rancang pagi ini, kita hanya sembang santai lah. Sembang-sembang santai bersama saya di sebelah saya ni. Tuan-tuan semua mungkin dah kenal Ustaz Fauzi Mustafa, yang tidak asing lagi lah Puasa TV. Sebelum ni di TV3, di Al-Kuliah, ya. Dan Ustaz Fauzi berasal dari Terengganu dan sebelum ni belajar di ijazah dari Universiti Al-Azhar, Mesir. Ya. Dan sekarang ni adalah merupakan chairman kepada Al-Haramain Global and Tours, Travel and Tours, dan penasihat gabungan kepada Perawat Muslim Malaysia dan ahli kuasa Koperasi Syariah TMB Berhad. Dan sekarang ni kita juga menjemput Ustaz untuk berada menjadi penasihat kepada Khairat Mai Kasih Jenazah. Tuan-tuan biasa tengok beliau di forum perdana dan sebagainya sebelum ni, insyaAllah. Dan panel kita yang kedua adalah Ustaz Rafi Zainal. Ustaz Rafi Yudin yang merupakan anak kelahiran dari di Selangor, dan sekarang ni beliau merupakan pengurusi kepada skuad pengurusan jenazah Malaysia. Jadi orang ramai yang kenal undertaker kita, ya. Baik. Sebelum ni beliau belajar di Quipsas Kuantan dan kemudian menyambung pengajiannya dalam bidang syariah di UKM Bangi. Dia di antara salah satunya orang Muslim yang ada sijil undertaker ataupun embalming dari Filipina. Dan alhamdulillah kita bersyukur kerana beliau memilih jalan yang jarang dipilih oleh orang lain. Jadi kita nak dengar nanti perkongsiannya. Baik tuan-tuan dan puan sekalian, seperti mana yang saya sebutkan tadi, pagi ini kita hanya sembang-sembang santai. Walaupun itu santai tetapi penuh dengan insya-Allah ada ilmunya bersama dengan ilmuwan-ilmuwan hebat kita ini insya-Allah. Baik tuan-tuan, seperti mana tajuk kita, kita buat kaitan dengan hantu kubur. Cerita tu hantu kubur dalam tanda tanya. Betul ke wujud hantu kubur ni dan sebagainya? Adakah ada badi mayat? Saya dulu teringat semasa kawan saya yang menguruskan jenazah, dia masuk dalam kubur, sambut jenazah, balik dia tak boleh tidur dia. Jadi dia kata sebab apa? Sebab dia tak mandi dulu sebelum tidur. Jadi macam-macam ceritalah, itu salah satulah ya, yang kita dengar. Jadi hari ini kita nak memecahkan isu ini insya-Allah bersama dengan dua pakar kita ni. Satu undertaker dan seorang lagi ghostbuster. Kalau tuan-tuan kenal, Ustaz Fauzi adalah seperti mana kita sebut menjadi perawat, penasihat kepada perawat Muslim Malaysia. Sebelumnya juga adalah AJK, mantan AJK di Darushifa. Baik. Saya mulakan dengan Ustaz Rafi ya. Ustaz Rafi, boleh Ustaz, betul ke ada hantu kat kubur ni? Jadi kita selalu dengar kalau cerita hantu ni, kalau kubur, kalau cerita hantu pun kalau filem dia akan gunakan kubur lah, background dan sebagainya. Teringat hantu tengok kubur. Jadi Ustaz dalam pengalaman pernah jumpa hantu ke tak Ustaz? Dalam 27 tahun dia di pengurusan jenazah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Fairuz
Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Taala. Hari ini kita bersama dalam satu ruang forum, iaitulah membicarakan tajuk topik hantu kubur. Sebagaimana yang ditanya soalan oleh Tuan Haji Fairuz tadi, tentang pernah ke jumpa hantu ni kan. Cerita pasal hantu ni sebenarnya memang banyak kali saya jumpa hantu, ya, tapi jumpa dalam movie lah, dalam drama kan. Tapi hakikat yang sebenarnya tak pernah lagi saya jumpa secara realiti lah. Secara realiti depan mata, tengok rambut panjang ke gigi jongang ke apa ke kan, tak pernah jumpa gigi taring kan, tak pernah. Jadi ini semua lebih kepada pengaruh filem lah ataupun drama Melayu kita yang kita tahu meresap ke dalam pemikiran masyarakat kita sejak dari dulu lagi, ya. Kalau dari dulu kita tengok cerita-cerita hantu, pocong, pontianak kan, bila lalu dekat kubur mula meremang bulu roma kan. Ini semua benda-benda yang bermain dengan minda kita. Dan selain daripada tu, kita lebih suka mendengar cerita turun-temurun kan. Kalau dulu masa zaman saya sekolah ataupun asrama dulu pun, macam-macam lah, makcik jual karipap lah tengah malam kan. Ini cerita-cerita yang kita biasa baca lah. Biasa kita baca buku Mastika ke, kita baca Kesok Khabar kan, ada yang bahagian seram tu. Jadi bila dia dah set dalam minda kita, dia bermain dalam minda kita, jadi automatik secara psikologinya dia akan mula terbayang-bayang pergerakan tu kan. Kadang kita lalu balik mengaji kat kampung dulu kan, lalu kat kawasan semak, nak lalu lintas kubur, nampak macam ada je mengintai kan. Kadang-kadang bayang-bayang pokok, kita pandang macam orang sui kan. Jadi secara peribadinya memang tidak pernah terjumpa hantu sama ada di kubur ataupun di luar, kerana bagi saya perkara yang perlu kita takutkan di dunia ini ialah orang yang hidup. Orang yang hidup tu kalau kita takut, sebab orang yang hidup ni dia boleh bagi mudarat pada kita. Adapun orang yang mati ni ataupun yang kita panggil orang kubur ni, dia tak boleh bangun nak cekik kita kan. Mana ada, melainkan dalam drama je kita tengok kan, tapi tak pernah secara realitinya bangun daripada kubur, datang kita, cekik kita ke apa ke, tak ada, melainkan lintasan bayangan saja kan. Jadi saya saja Haji Fairuz dan juga pada semua yang menonton hari ini, background saya saja tunjuk tentang gambaran kubur kat belakang tu kan. Kalau kita tengok kubur kat belakang tu kan, seram kan. Saya saja berpakaian begini nak menunjukkan Undertaker tu kan. Tapi nak mengatakan bahawa bila suasana kubur tu menyeramkan, automatik kita akan pandang rasa seram lah kan, atau takut, mengeremang. Namun di sudut yang lain, kita tidak menafikan ada wujudnya makhluk-makhluk begini. Ada, ya, unsur-unsur mistik, gangguan-gangguan makhluk halus tu ada, memang ada kan. Kita tak nafikan. Cuma mereka ni tidak mampu memudaratkan kita tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kena tahu bahawa tak ada kuasa yang mengatasi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa mungkin perkara tu yang nak jelaskan lebih lanjut mungkin dengan Al-Fadhil Ustaz Fauzi kita nantilah. InsyaAllah selesai saya punya round pertama. Terima kasih Ustaz. Bersambung untuk Ustaz Fauzi. Ustaz Fauzi dia Ghostbuster. Kita punya tajuk hari ni Undertaker Fit Ghostbuster. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan, ini real Ghostbuster kita bawa pagi ni. Jadi Ghostbuster pernah tengok hantu je Ustaz. Ataupun mungkin Ustaz boleh komen sikit tentang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih Tuan Haji Fairuz selaku moderator buat bicara santai pada pagi ini. Yang dihormati yang bahagia Ustaz Undertaker dan dengan tanah perkuburannya yang menyeramkan. Dan seterusnya semua penonton-penonton daripada pelbagai tempat pada pagi ini, salam ceria, salam bahagia. Dan hari ini kita santai-santai tapi bukan santau. Kita santai tapi sampai, insya-Allah.
Pertanyaan tentang pernah tak saya melihat hantu, memang tak pernah lah melihat hantu. Kecuali hantu yang pernah menindas saya. Ketika saya kecil-kecil dulu memang ada satu lembaga. Lembaga saya ingat semua orang kena tindih hantu. Cik Faris pernah kena tindih hantu kan? Sekolah kelas lama. Masa sama ke dan pernah tengok tak Ria masa kena tindih tu? Dia berbulu, dia badan besar, warna hitam. Jadi itu first time saya melihatnya lah. Tapi sekali saja seumur hidup berlaku. Biasa kena tindas ataupun tindih waktu kena tidur, ditidurkan. Waktu kita tidur ya. Cuma pertanyaan tadi, boleh tak kita melihat hantu, hari-hari lihat hantu atau pergi kubur nampak hantu kubur? Memang itu memang tak pernah berlaku. Kecuali kata undertaker kita dalam movie, dalam TV kan. Itu pun kadang-kadang hantu tu kelakar sungguh lah. Jarang hantu kelakar. Sebenarnya hantu ni dia adalah jelmaan syaitan. Kalau orang boleh nampak lah. Sebab kita tak pernah nampak, jadi kita tidak boleh menafikan benda tu ada. Kadang-kadang ada orang, dia terlalu obses sangat dengan hantu ni, sampai dia membayang sesuatu tu, dia nampak macam hantu. Jadi kita tidak boleh nafikan bahawa hantu tu sebenarnya dia adalah jelmaan syaitan dan dia wujud. Dan syaitan ni kerjanya dia mengusik kita. Dia menakut-nakutkan kita sampai kita akhirnya berkiblatkan kepada hantu, bertuhankan hantu, ya, bertawakal kepada hantu. Semuanya duk meratip hantu, hantu, hantu. Itu adalah agenda syaitan menyesatkan manusia. Tapi walau bagaimanapun kadang-kadang ada kepercayaan bahawa hantu kubur tu wujud sebenarnya. Ada kepercayaan. Di hantu kubur ni ialah hantu yang berkeliaran di tanah perkuburan. Dia ada khas hantu kubur tu. Hantu kubur. Sebab tajuk kita hantu kubur kan? Ya. Dia berkeliaran tanah perkuburan. Dia berkeliaran kat situ. Dia tak pergi sesempas. Ya, LRT ke komuter ke tak. Dia dekat tanah perkuburan saja. Sebab tu dipanggil hantu kubur. Kadang-kadang orang sebut hantu pocong. Juga berkaitan dengan hantu kubur sebab kepercayaan orang-orang di Indonesia hantu pocong itu berlaku sebab mayat tersebut tak dilepaskan masa nak ditanam tu, dia punya ikatan kapan tadi kan, jadi dia macam orang tu jadi hantu. Dipanggil pocong. Ataupun dipanggil hantu bungkus. Hantu bungkus sama juga, dibungkus dengan kain kapan, maka jadilah hantu kubur, hantu pocong ataupun hantu bungkus, hantu bungkus. Bila saya sebutkan tadi ada kepercayaan. Kepercayaan ini biasanya berlaku di kalangan orang-orang asal ataupun orang-orang asli di pedalaman. Ada sesetengah kaum asal ini, sama ada di Indonesia ataupun di Malaysia, kepercayaan mereka bahawa ada hantu kubur. Jadi bila mana di kalangan mereka meninggal dunia, maka yang lain akan berpindah randah. Lepas tu kehidupan mereka berpindah randah daripada satu tempat. Bila mereka pindah randah? Bila ada kematian. Sebab mereka percaya yang mati itu kemungkinan akan terjadinya hantu kubur. Bila ditanam hantu kubur. Jadi itulah kepercayaannya begitu. Cuma pada saya lah ya, hantu kubur ni sebenarnya adalah jelmaan syaitan. Dia boleh menjelma. Dalam konteks yang menakutkan kita. Ada orang takut ular, dia menjelma jadi ular. Ada orang dia takutkan kepada apa lagi? Benda-benda yang macam harimau, kucing, anjing ke, dia akan menjelma jadi macam tu. Jadi kalau orang terlalu obses dengan hantu kubur, dia boleh menjelma jadi hantu kubur dan dia maka kata Ustaz Undertaker tadi, jangan takut. Jangan takut sangatlah, tapi kena ada takut juga sikit-sikit. Jangan takut sangat kepada hantu kubur ni sebab dia jelmaan syaitan. Ada lagi yang perlu kita takutkan lebih dari itu. Iaitu azab kubur. lebih takut azab kubur berbanding hantu kubur tu. Jadi hantu kubur ni insya-Allah bila kita bacakan ayat-ayat Quran, auzubillahi minasyaitonir rajim, baca basmalah dan sebagainya, insya-Allah ayat kursi dia boleh dinyahlah, dia pun tak tahan. Tapi macam Undertaker sebut tadi kan bahawa antara makhluk halus bernama hantu ni dengan makhluk kasar bernama manusia, lebih banyak mudarat makhluk kasar manusia ni berbanding makhluk halus. Makhluk ni jahat manusia ni kadang-kadang dia melampaui batas. Dia boleh membunuh kita, tapi makhluk halus ni tak ramai orang terbunuh sebab makhluk halus. Jadi dengan sebab itu kita bolehlah
ambil maklumat, ambil ilmu bahawa dalam kehidupan kita ni kita berkongsi alam dengan pelbagai makhluk, termasuklah makhluk halus yang dia boleh menjelma jadi macam-macam, termasuklah menjelma jadi hantu kubur. Wallahu a'lam bishawab. Oh, memang ada setan yang suka duduk di kubur je Ustaz. Setan suka di kubur ni memang ada sebenarnya. Sebab itu kalau kita lihat belajar dalam ilmu perubatan Islam, ilmu ruqyah dan sebagainya, manusia kan dia lahir dengan qarin. Kita semua ada kembar kita, qarin itu kembar kita, dan kembar kita bukan manusia, dia adalah jin. Dan semua qarin adalah kafir kecuali qarin Nabi Muhammad SAW saja yang Islam, dan selalu bantu Nabi ke arah kebaikan lah. Tapi yang lain daripada itu, termasuklah Aisyah, isteri Nabi sendiri pun qarinnya adalah kafir. Dia mengajak, menyuruh kepada kejahatan dan dosa. Sebab itu bila qarin ni sebiji macam kita. Kalau Undertaker macam Undertaker lah muka dia. Cuma dia alam ghaib, alam jin. Ya. Saya qarin juga dan ada rupa saya lah. Tapi saya tak nampak dia. Sebab itu bagi qarin kembar. Tapi alam jin. Ya. Okey, bila kita lahir, dia lahir sekali. Bila kita mati, dia tak mati. Tapi dia berada di kubur. Itu sebab qarin ni ini yang kadang jadi hantu kubur ni. Jadi dia mengganggu kita. Sebab tu kalau Haji Fairuz ataupun semua-semualah ya, Noryati Mokhtar, Tuan Tariman bin Yusuf, dari kecil sampai besar, kalau kita lalu kok kubur 12 tengah malam, malam Jumaat, hujan renyai-renyai, dengar pula suara anjing. Apa jadi kat kita? Kita tengah naik basikal ni, apa jadi? Seram bulu roma kan? Semua bulu lah, bulu ketiak pun semua seram habis. Kalau kita naik basikal masa tu, basikal kita bertukar jadi motosikal. Lajunya. Sebab apa? Takut. Sebab dari kecil lagi kita telah diterbiah macam tu barangkali. Takut dah hantu. Memang betul. Siapa-siapa lalu kok kubur dia akan rasa seram. Naik bulu roma kan? Sebab apa? Sebab memang tempat dia. Sebab tu mana ada orang duduk kat kubur. Kecuali bandar-bandar besar ada kubur-kubur cantik lah. Hantu pun pindah juga. Tak mahu, tak selesa je naik cantik lah. So bila qarin tu duduk kat kubur, dia bukan duduk saja. Dia akan ganggu penziarah-penziarah, pelawak ataupun orang yang lalu ke kubur, especially waktu tertentu lah. Waktu tertentu, waktu puncaknya bermula maghrib sampailah tengah malam. Waktu puncak dia. Kenapa Ustaz dia ganggu waktu malam saja tu? Kenapa dia waktu siang dia macam tidur ke apa? Dia kalau hantu sampai 24 jam kan. Jadi dia yang jadi itu selalunya waktu malam, dia Ustaz kata kan. Ya. Sebab itu berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi kata tahan anak-anak kamu di rumah waktu senja. Mesti sebab Nabi suruh anak-anak kita waktu senja. Waktu senja ni sebelum waktu maghrib lah. Nak rapat maghrib tu, senja tu Nabi suruh kita tahan anak kita dalam rumah, jangan kasih keluar. Sebab waktu tu waktu syaitan berkeliaran. Jadi kenapa syaitan berkeliaran bermula maghrib sampailah kepada tengah malam? Sebab kita gini, bila kita belajar, kalau kita rujuk pada buku-buku yang berkaitan dengan al-jin wa ahwaluhu, jin dan juga dia punya keadaan-keadaan dia, jin ni dia dapat energi dengan gelap. Jin dia dapat energi dengan gelap. So bila matahari dia tenggelam, alam dah mula gelap, dia dapat energi. Kan bila gelap, senja. Kan? Matahari dah turun, matahari dah mula tenggelam, alam dah mula gelap, dia mula dah ada tenaga dah. Sampailah ke muncaknya tengah malam, bertenaga. Sebab itu satu. Yang kedua, bila kita berada dalam bilik, kalau kita jadi penakut, jangan tutup lampu. Kita akan bayangkan macam-macam. So tidur nak kena buka lampu sikit. Sebab bila gelap, dia lebih aktif. Termasuklah kalau kita jenis penakut, jangan pakai baju warna gelap. Pakai macam saya. Campur-campur sikit ataupun macam ni, lagi penakut. Ya, putih terus. Itu kalau silat pakai baju hitam Ustaz, kalau taekwondo baju putih, taekwondo tu lain kan, orang ni sangat. Kadang-kadang silat pun ada juga tu. Silat ada juga dia punya tu. Dia yang memakainya. Ada setengah-setengah silat. Dia makai. Silat warna hitam tu ada sebabnya. Ada sebab. Sebab itu bila saya sebutkan tadi, dia dapat kekuatan pada waktu malam. Sebab itu bomoh-bomoh
bomoh yang mengamalkan ilmu hitam ni dengan membela jin-jin ni, dia aktif pada waktu malam. Kita Darul Syifa, pagi kita merawat. Siang hari merawat, petang merawat. Tapi kalau bomoh, dia akan bermula modus operandinya pada waktu malam. Terutamanya 12 tengah malam waktu dah tidur. Masa tu jin dia aktif dah, 12 tengah malam. So bila kita dah tidur, lagi senang dia nak buat apa. Sebab kita dah tidur dah, masa kita tidur, kita tak semayang, kita tak baca Quran. Sebab itu Nabi suruh kita sebelum tidur, bacalah ayat kursi, bacalah isti'azah, auzubillah, bacalah basmalah, bismillah, baca lagi Quran ke doa ke, supaya kita dilindungi semasa kita tidur daripada unsur-unsur mistik tadi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Itu panjang lagi tu. Kita nak kena dengar lagi. InsyaAllah. Baik, seterusnya kita kepada Ustaz Rafi ya. Kemungkinan apakah maknanya tadi Ustaz sebut juga, Ustaz sebut dan juga Ustaz Fauzi dah sebut tentang bila kubur ni kalau dah lawa ni macam kurang pula dia punya tu. Adakah faktor kubur kita ni, mungkin Ustaz nak komen sikit tentang realiti kubur dekat Malaysia? Baik. Sebelum saya jawab soalan Haji Fairuz tu, saya pun baru teringat bila Ustaz Fauzi cerita pengalaman dia masa kecil kena impap kan, kena tindih tu kan. Jadi, saya tak pernah kena tindih lah, tapi gangguan pada saya ni saya tak pernah nampak hantu, tapi gangguan tu ada. Ya, saya ingat masa saya belajar dulu, saya pernah bukan diri saya, macam tu lah maknanya kata orang lah. Makna macam kita ni sedar tak sedar kan. Jadi ini pengalaman saya bila saya boleh berada kat tempat lain, maknanya tanpa saya sedar. Jadi saya buat diri saya bila dalam keadaan yang kita antara separuh sedar, tiba-tiba apa lah aku dekat sini kan. Kadang saya pernah bawa kereta pergi ke tempat yang tak sepatutnya, terlelap tadi, macam itulah, macam bayangan macam tu kan. Kita tak tahu, macam minda separuh sedar kalau ikut ilmu sains dia lah. Tapi kalau ikutkan kita belajar belajar perkara Islam, mungkin kita ni ada benda lain yang mengawal dan sebagainya. Allahu a'lam. Jadi saya pernah satu ketika tu saya nak pergi berubat, sebab bila memikirkan keadaan saya ni dalam keadaan kritikal kan, saya pernah masuk ward di Hospital Besar KL 11 hari kerana sakit jantung, tapi doktor tak dapat detect yang tu bukan jantung kata dia. Dia macam kejang kan. Sampai saya di-refer ke AJN, dia kata jantung saya kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun. Tapi tak ada tanda-tanda sakit jantung tu tak ada, dah scan apa semua tak ada. Jadi sampailah satu orang doktor India tu, saya ingat lagi dia kata, you kena jumpa ustaz kata dia. Ni bukan sakit kita. Dia sendiri saja saya. Saya pun fikir kan masa tu, bukan kita tak percaya benda tu, tapi macam kita guna cara medik dulu kan. Jadi bila dia suggest begitu, saya pun okeylah, saya nak discharge hari ni lah, saya tak tahan dah 11 hari dalam ward. Kemudian yang dia cadang tu pun ustaz juga. Yang dia sebut tu ustaz juga kan. Yang dia sebut tu India, doktor India. India. Doktor India ke Sing macam tu lah, yang bukan Islam kan. Jadi, dia lagi ni ya. Dia kata ni bukan saya punya kes, ini punya orang, ustaz lagi pandai kata dia. Subhanallah. Kemudian saya punya guru kata pergi jumpa ustaz seorang ni dekat satu tempat lah. Saya tak tahu rumah dia, tapi saya tahu kawasan dia. Tapi macam pergerakan tu, macam saya boleh bagi instruction pada masa tu ayah saya bawa kereta. Saya kata, ayah masuk kiri, masuk kanan, masuk kiri, masuk kanan, sampai depan rumah orang tu. Subhanallah. Jadi ustaz tu dia tengok pandang saya, katanya awak ni ada benda mendamping ni kata dia. Macam tu lah. Dia ruqyah saya apa semua. Jadi dia kata ini bukan tandingan saya lah kata dia. Dia suruh saya pergi ke refer ke satu tempat dekat Johor. Kemudian saya pergi ke Johor, dia buat perubatan syifa dia semua, dan dia kata memang ada benda, dan dia tanya saya nak simpan ke ataupun nak lepas. Macam tu. Kita bila cakap macam tu seram tu kan, takkan nak simpan benda-benda gini kan. Saya kata mana datang benda ni, bukan keturunan saya. Jadi dia kata ni waktu saya belajar dulu, saya pun ada belajar perubatan Islam, tapi saya tidak amalkan. Mana tak amalkan tu ialah bila ada orang sakit ke apa, saya tak, malah lah tu aku belajar untuk aku, macam tu lah, tak ambil tahu orang lain kan. Jadi ada jin-jin yang Islam kadang-kadang macam
Ustaz kata pun ada dia pun menumpang tempat kita kan. Jadi ada yang tertarik dengan saya. Itulah dia nak mendamping. Mujur din Islam. Jadi mudahlah nak berurusan dengan dia. Tolong lepaskanlah orang ni tak nak dekat engkau apa semua. Balik daripada tu alhamdulillah saya tenang. Sila tu sampai sekarang kan. Jadi saya benda tu yang saya semacam seram juga kan, setiap bila pula dia datang kat aku kan, macam tu lah. Tu selingan lah nak mengatakan bahawa memang unsur mistik ni ada kan, kita tak nafikan, tapi orang tak apa, macam mana pun kita kena ingat, macam mana pun jangan sampai kita menurut dia, menurut kata-kata dia dan sebagainya kan. Berbalik pada persoalan Tuan Haji tadi tentang bagaimana situasi sekarang ni yang mengatakan tanah kubur yang semak tak terurus ni kan, dibandingkan dengan sekarang ni yang lebih tersusun, cantik. Saya lihat ini juga ada satu perkara utama yang mana menyebabkan orang kita takut dengan kubur. Kalau kita tengok kubur kita 20 tahun, 30 tahun lepas, situasi dia tu dengan semak samun tak terjaga kan, dengan keadaan tanah kubur tu, ada tanah kubur yang lama yang mendap, ada tanah kubur yang cantik bertingkat-tingkat, ada yang letak pagar, macam-macam tak sekata kan. Dan bila dia terbuka macam tu, tidak ada orang yang menjaganya, maka adalah unsur-unsur luar, orang-orang yang menuntut ilmu yang salah ni, dia mula buat unsur-unsur syirik kat dalam kubur tu, memuja dan sebagainya. Ini salah satu faktor jugalah yang kita kata menyebabkan seram dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok sekarang ni, tanah kubur dah semakin moden, cantik, tersusun. Macam kita tengok dekat Rawdatus Sakinah dekat Taman Selasih KL ni, tanah kubur cantik saja. Saya pergi dekat Nirwana, dekat tanah kubur Cina dekat Nilai tu, kan, cantik tersusun dengan bunga yang ada tasik. Masya Allah, saya kata kan, ini kalau tidur sini pun tak kisahlah kan, sebab cantik. Kita pun rasa terikat hati kita, macam tenang saja suasana dia, walaupun kubur je kan, tapi keadaan tu melihat tenang. Tapi ada kata orang penggali kubur seorang tu kata, atas dia tenang, bawah belum tentu lagi kan. Jadi konsep tu dipakai pada kubur moden kita sekarang ni, tersusun cantik, ada orang tak apa, diseragamkan, dan ada orang yang mengawalnya, maknanya tidak ada unsur pemujaan dan sebagainya sekarang ni. Maka kita lihat jarang dah orang takut dengan kubur. Dan kita tengok sejak akhir-akhir ni, ramai dah anak-anak muda yang terikat, yang berminat nak menyertai geng-geng kubur ni, menggali kubur, mengumikan jenazah. Nak COVID-19 sekarang ni kan, yang berlaku sekarang ni, dia tak takut dah. Sebab itulah saya kata, pembawakan situasi tempat tu menyebabkan minda kita ni berubah ke depan. Namun walaupun macam mana sekalipun, kita tetap kena tahu bahawa di situ adalah kubur. Sebagaimana kata Ustaz Fauzi tadi, ada juga makhluk lain yang menumpang kat situ. Jangan sampai kita menyangka keadaan tu cantik, tenang, sehingga kita melupakan adab-adab kita, kita melupakan apa sahaja perkara yang perlu kita lakukan kat kubur, mengingati mati, berzikir, bertahlil, baca Quran dan sebagainya, menyebabkan benda-benda lain lah yang akan mengikuti kita. Benda-benda begini yang perlu kita tekankan. Jadi bercerita tentang faktor tempat tu memain peranan, yes, memang main peranan. Jadi bila kita dah tersusun cantik, insya-Allah minda masyarakat kita akan lebih ke depan dan kurang takut kepada benda-benda yang halus ini, dan dia sentiasa berjaga-jaga juga untuk memelihara benda ni daripada unsur-unsur syirik tadi. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Seterusnya lah, berkait juga dengan respon Ustaz tadi tu. Mana dalam amalan sihir ni Ustaz, dia banyak berkait dengan kubur. Kan? Maknanya ambil tanah kubur. Kalau dululah masa saya kecil dulu, dia orang kata ambil minyak dagu tu daripada anak sulung lelaki dibakar dan sebagainya. Maknanya banyak ilmu-ilmu sihir ni yang berkait dengan kubur, berkait dengan mayat. Jadi kenapa? Ataupun memang macam tu ke Ustaz? Ya, okey, terima kasih. Itulah siapa yang mulakan dululah, dia banyak dosa besar ni. Yang mulakan dahulu ya proses-proses tadi. Saya sebutkan pada awal tadi senang sebab gini, sebab hantu ataupun syaitan yang berada di tanah kubur ni, syaitan tak bertuan. Sebab tuan dah meninggal, jadi korin-korin ni dia tak ada bertuan. Jadi korin ni jahat. Korin tu syaitan. Jadi dia duduk di perkuburan tadilah.
So bila syaitan tu banyak, maka kerjanya akan membantu menyesatkan manusia. Apatah lagi pula kalau sudah ada manusia yang sesat minta bantuan dia. Jadi dia berkhidmat untuk mana-mana manusia asalkan untuk menyusahkan orang lain dan memudaratkan orang lain. Itu memang kerja syaitan ataupun korin ataupun hantu-hantu kat kubur ni. Jadi sebab itu banyak isu-isu, katakanlah macam kes minyak pengasih, katakanlah ya, dipanggil sihir pengasih. Sihir pengasih ini dia bermula daripada minyak dagu, sebutkan je minyak dagu. Minyak dagu orang yang sudah mati. Tak kisahlah bayi laki-laki anak sulung ke, orang mati dibunuh ke. Biasanya orang macam ni, bom-bom macam ni ataupun yang mengamalkan ilmu sesat ni, dia akan carilah dia punya pelanggan dia, siapa nak minyak dagu, maka bila ada pelanggan, maka dia akan cari siapa yang baru mati. So dia akan pergi ke kubur. Bila orang dah balik, malam dia akan proses. Malam dia modus operandi dia malam. Dia tak buat siang, orang nampak barangkali, kalau malam orang tak nampak. Tapi yang saya respectnya, dia orang ni berani. Pergi tengah malam, bukan ramai pun, 2-3 orang je. Gali kubur balik. Gali kubur balik, maka dia pun dudukkan mayat tu. Lepas dapat mayat tu, duduk, dia buka dia punya penutup bahagian muka apa semua. Kemudian dia ambil api dia, lilin ke, pelita ke, dia layu. Dia letak bawah dagu. Letak bawah dagu, sampailah pecah kulit ni, keluar minyak. Itu je. Tak banyak. Minyak dagu ni sikit, beberapa titis saja. Tapi dengan bantuan sihir, sihir itu ialah sihir kita minta bantuan syaitan. Dengan baca mentera-mentera, kubur kan ada semua koring-koring masing-masing, pakat bantulah dia. Maka menjadilah dengan bantuan syaitan, minyak tersebut memberi kemudaratan kepada siapa-siapa yang terkena calit. Maka minyak dagu yang menjadi sihir pengasih, maka bermula daripada tanah kubur. Tanah kubur. Tapi itu satu kezaliman yang sangat besar. Sebab menyiksa mayat, menceroboh mayat dan sebagainya. Ini macam nak taubat dah tahulah kepada Allah SWT ya. So taubatlah, siapa-siapa dah pernah buat ambil minyak dagu, dia jadi pelanggan ke apa semua, bertaubat pada Allah dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan diterima taubatnya. Yang keduanya ialah kalau kita lihat lagi, nak santau sama juga. Nak santau, nak pukau orang lain, ambil tanah kubur. Ini bukan mayat ni. Dia gigit kubur, dia ambil tanah kubur. Maka tanah kubur tadi pun dimentera, dijampinya dengan mentera-mentera, jampi-jampi yang puja syaitan. Dia seluruh nama-nama syaitan sebut dalam bahasa apa lagi. Saya nampak ada man Jawa ni kan. Man Jawa dan man Jawa tadi tu. Jawa ya, adalah kadang-kadang mentera-mentera Jawa. Pernah saya duduk satu jabat agama, dipanggil untuk interview mereka yang nak buka premis di negeri tersebut. Saya kena interview dulu. Jadi bila interview, saya tanya dia, boleh tak awak panggil jin awak? Dia kata boleh. Dia panggil-panggil, dia baca satu mentera. Mentera tersebut dalam bahasa Jawa. Kebetulan di sebelah saya Datuk Dr. Amran Kasimin. Memang Jawa totok lah, almarhum. Ya, masa tu dia hidup lagi. Jadi dia tanya saya, orang Terengganu mana faham Jawa. Jadi bila waktu tu dah baca mentera Jawa, Datuk Dr. Amran ni tanya dia, awak faham tak apa yang awak cakap tadi? Ustaz tak faham, sampai hafal je. Awak dah seru nama-nama syaitan tadi tu. Jadi syaitan lagi lah dah seru nama dia. Macam kita puja dia, kita agungkan dia, maka dia bantu berkhidmat dengan kita. Akhirnya tanah kubur tadi seakan-akan memberi mudarat, maka baling kepada orang, baling jadi santau lah, jadi pukau lah. Maka dia bermula dengan tanah perkuburan. Jadi batu kata Undertaker tadi, bagus, Raudatus Sakinah ataupun mana-mana kubur ada penjaganya. Ada penjaganya nak mengelakkan benda-benda ni berlaku. Pemujaan ni. Pemujaan. Asal mula menceroboh mayat ataupun mengambil tanah kubur dengan tujuan-tujuan yang salah dan sesat. Yang hukumnya haram. Wallahualam. Alhamdulillah. Kita jelas. Kita nampak kaitan antara kematian kubur dan juga ilmu sihir ni. Maknanya memang sebahagian daripada memang sejak pada dulu lagi lah amalan tu. Masya-Allah. Jadi kalau ada yang melanggan minyak dagu tu, maknanya dia terlibat samalah sama sihir tu. Bersubahat. Allahu Akbar. Itu kan syirik tu Ustaz? Ya, syirik sebab dia memuja syaitan. Allah. Baik-baik. Terima kasih banyak Ustaz atas pencerahan itu. Kemudian mungkin tentang
bila kita tadi sebut tentang kubur ni, kadang orang terlalu takut pada kubur ni. Jadi seolah macam bila dia takut itu sebab jadi syirik ke tak? Apa ni Ustaz? Kalau Takut itu naluri manusia, fitrah manusia. Takut, saya pun takut. Takut ular tak syirik, takut pada kebakaran, takut pada api tak syirik. Tapi kalau kita percaya benda tersebut ada kuasa, contohnya hantu ada kuasa, hantu boleh beri kesan kepada saya, hantu kubur boleh membuatkan saya jadi macam-macam, itu akan menjadikan orang tersebut terdedah kepada unsur-unsur syirik. Sebab itu pernah seorang datang kepada saya, dia bawa baby lah, anak kecil dia, seorang perempuan, ibu yang baik, insyaAllah. Kemudian dia kata kepada saya, Ustaz boleh tak tolong doakan anak saya, sebab anak saya ni menangis. Malam menangis. Boleh. Sejak bila dia menangis? Sejak atuk dia bawa dia ni pergi jumpa seorang bomoh. Sebelum tu dah menangis dah. Bawa pergi jumpa seorang bomoh. Tak semua bomoh yang jahat, ada bomoh yang baik, tapi bomoh ni bomoh yang menggunakan kaedah yang salah. Kalau di Sepeta ada namanya bomoh patah, itu bagus. Tapi yang ni saya kata apa bomoh tu buat? Bomoh tu dah bagi satu benang hitam, pakai kat pergalangan sini, pakai kat leher jadi gantai, kat perut tu semua. Jadi saya pun masa saya doa tu saya nampaklah. Saya kata, Kak, sebelum saya merawat menggunakan ayat-ayat Quran, doa-doa kepada Allah SWT, boleh tak akak tolong potong terlebih dahulu? Potong dulu tangkal-tangkal tu. Benar-benar hitam tu. Dia kata apa? Ini persoalannya. Saya ingat lagi dia kata apa? Ustaz, saya takut berlaku apa-apa kat saya. Tengok. Jadi benang hitam tu macam ada super power, kalau kita potong, dia akan berlaku apa-apa kepada pemotongnya ataupun tukar gunting tadi. Jadi mudarat pada dia kalau dipotong. Jadi dia takut, minta maaf Ustaz, saya tak berani Ustaz, saya takut berlaku apa-apa kat saya. Ya Allah, astagfirullah, saya kata Kak, mengucap Kak, jangan sampai syirik kepada Allah. Ini benang saja, tak ada apa pun. Kak tak percaya, tengok. Saya pun ambil gunting dari drawer. Saya tengok saya Kak, Bismillahirrahmanirrahim. Saya potong dekat leher tu, tangkal benang hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya potong dekat lengan ni apa ni. Semua saya potong. Tengok, nampak tak? Saya tergolek-golek ke, terguling-guling ke, menjerit ke, terbelat di mata ke, terkeluar lidah, terjelir ke. Ada nampak tak Kak? Tak ada Ustaz. Habis tu kenapa percaya? Yang ada kuasa ialah Allah Subhanahu Wa Taala saja. Yang hantu bungkus ke, hantu pocong ke, hantu kubur ke, kuntilanak ke, pontianak ke, langsuwe ke, hantu raya ke, pelesit ke, toyol ke, jerangkung ke, sunda bolong ke, itu semua makhluk belaka dengan nama-nama tertentu yang manusia bagi. Makhluk. So siapa yang cipta? Allah SWT yang cipta. Jadi sudah tentu dia akan takut pada Allah sebab dia makhluk pada Allah. Maka kenapa kita nak takut pada makhluk? Kita tidak takut kepada Allah. Sebab sedangkan Allah Ta'ala yang mencipta setan-setan ini, jin-jin ini. Sedangkan setan jin pun takut pada Allah. Jadi dengan sebab itu kadang-kadang orang kita ni dia banyaklah benda yang silap faham, salah faham, terlebih faham pun ada juga ya. Buat-buat tak faham pun ada. So dia tak faham. Sedangkan kita dengan setan, dengan jin, kita adalah khalifah di atas muka bumi ini. Kenapa kita nak memperhambakan diri kepada mereka? Jadi jangan biarkan diri kita diselubungi oleh perbuatan syirik. Alhamdulillah. Jelas Ustaz. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita dah hampir 45 minit bersama dengan Ustaz Rafi dan Ustaz. Kalau ada soalan-soalan boleh ni boleh hantarkan dekat chat atau dekat Facebook kita dan juga di YouTube kalau ada. Man Jawa tu STMPJB. Man Jawa ya. Dari mana? STMP tu Syarikat Takaful Malaysia Berhad. Kaman tolong respon. Mesti kawan saya ni STMPJB. Mesti saya kenal ni. Jadi dulu Ustaz Fauzi dekat STMP je kan? Ya. Tak tahu STMP tu apa? STMP tu Stesen TV Malaysia Berhad, TV3 pun STMP juga. Syarikat Takaful Malaysia Berhad. Tengok apa respon. Kebanyakan dalam ni Ustaz adalah ramai juga daripada perunding-perunding dari Takaful, pihak Takaful dan juga perunding dari Khairat Mai Kasih. Khairat Mai Kasih dan juga daripada tempat-tempat lain lah.
Man Jawa STB ya. Dia kat kampung dulu pun budak-budak nak elak cacing pun pakai benang tangkal. Dia Ya. memang dulu-dulu macam tu. Dulu-dulu orang takut pergi hospital. Ya. Satu klinik hospital pun jauh. Kadang-kadang satu 5-6 kampung satu klinik. Ya. Jadi sebelum tu kita lihat yang jadi doktornya, yang jadi penawarnya, semualah bomoh-bomoh tadi lah. Kadang-kadang ustaz pun dipanggil Tok Bomoh juga. Sebab istilah Tok Bomoh tu ialah orang yang merawat. Jadi kita tak salahkanlah. Istilah dulu-dulu dipakai, bomoh tu ialah orang yang merawat. Tak kisah rawat apa pun. Sakit kulit pun pergi jumpa Tok Bomoh. Tok Bomoh tu istilah digunakan untuk perawat ketika itu. Jadi ada Tok Bomoh yang baik, ada Tok Bomoh yang silap ataupun salah menggunakan ilmu hitam. Jadi kita tidak boleh pukul rata semua bomoh tu tak bagus. Ada bomoh yang baik. So kadang saya pun panggil Tok Bomoh juga. Ya. Jadi sebab bila berbuat orang, Tok Bomoh. Jadi dulu-dulu betul lah, kalau nak elak cacing pun pakai benang tangkal dekat leher, dekat tangan dan sebagainya. Dan kita pun tak salahkan juga kepada tok nenek moyang kita dulu. Sebab pilihan yang ada itulah ketika itu. Dan kita lihat beza zaman dulu dengan zaman sekarang, pengembangan ilmu agama tu sekarang lagi terdedah, lagi hebat. Di bandar-bandar lagi hebat sampai dengan online-nya, dengan guna-guna macam-macam dia punya aplikasinya. Dan kalau dulu kita lihat di kampung, kalau guru agama hanya Pak Imam saja, ataupun nak pergi jumpa guru agama, pergi pendalaman kat pondok-pondok tertentu baru nak jumpa untuk guru. Jadi nak dapat ilmu agama tu susah. Pendedahan agama tu tidak ketara seperti zaman sekarang. Jadi kita tidak boleh salahkan mereka juga. Masa tu itulah ilmu yang ada pada mereka. Sebab tu kita yang ada ini, sebab tu kita kena doakan. Kalau mak ayah kita, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayan shaghira. Kalau untuk yang terdahulu, mudah-mudahan kita doalah ya. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, ya Allah ampunkanlah dosa kami dan dosa saudara mara kami yang terlebih dahulu pergi. Mungkin ada dosa mereka dulu-dulu ialah percaya benda-benda macam ni kan, itulah zaman mereka. Zaman kita kau percaya juga tak tahulah sebab pendedahan dah banyak dah. Alhamdulillah. Ustaz Rafi, apa ni sebelum kita nak, selalunya orang takut dengan mayat ni kerana nak urus jenazah sebagainya ni. Dia kata ada badi mayat. Kan? Aku ni dah kena badi mayat ni, tak boleh tidur ke, seminggu demam. Ada memang wujud ke badi mayat ni Ustaz? Baik. Macam Ustaz menguruskan jenazah ni, ada kawan-kawan yang lain ke yang pernah mengalami benda tu? Baik. Silakan Ustaz. Okey. Menyebut tentang badi mayat ni, dia badi ni kalau setengah orang dia tak tahu badi tu apa, BADI kan. Kadang dia keliru baldi kan. Jadi kita kena sebut badi mayat ni istilah yang biasanya orang guna bila balik daripada uruskan jenazah ke atau tanah kubur ke, tiba-tiba demam panas ke, gatal-gatal ke, ataupun dia kena macam sampuk ke kan. Ni kau kena badi mayat lah ni, kata orang kan. Jadi kalau kita faham secara hakikatnya, dia ada dua perspektif kat situ. Yang pertama, badi mayat tu kalau kita pandang dari sudut kesihatan, dia lebih kepada kebersihan diri kita. Sebab itulah kita ni disyariatkan lepas selesai kita menguruskan jenazah atau menziarahi tanah kubur ataupun apa saja, balik rumah kita mandi ataupun sekurang-kurangnya ambil wuduk, bersihkan diri. Anggota wuduk ni adalah anggota yang terdedah. Kan maknanya muka, kan, tangan kita, kan, kepala kita, kaki kita. Maknanya cantiknya Islam ni, segala anggota yang terdedah ni semuanya kita bersihkan 5 waktu sekali kan. Sehari. Jadi ini antara anggota yang boleh kita bersihkan selepas kita balik daripada menziarahi tanah kubur, basuh kaki kata orang kan. Macam itulah. Jadi bila dia tidak melakukan demikian, maknanya tidak bersihkan diri dia, tidak mandi dan sebagainya, kemudian dia balik dan dia pergi terus kepada keluarga dia. Mungkin dia ada anak kecil yang besar-besar baru lahir ke atau kanak-kanak ke apa ke. Jadi bila
dia datang kepada anak tu, dia cium, dia belai ke apa, kemudian dia pun pergi. Jadi kemungkinan anak kecil tu mungkin demam, kan? Boleh jadi sebab apa? Kerana kuman, virus, kita tak tahu benda yang berlaku pada mayat tu akan berjangkit pada dia. Dia tak kena apa-apa sebab dia ada imun, dia ada antibody yang kuat berbanding dengan anak kecil tadi. Jadi anak kecil tu yang demam. Mulalah bini kita salah kita, awak lah ni tak mandi, awak ni tak bersihkan diri, kan dia kena badi mayat, dah mayat pula dipersalahkan. Padahal kerana kita sendiri yang tak jaga diri kita. Itu dari sudut perspektif kesihatan lah, maknanya kita perlu bersihkan diri kita sebelum sampai ke rumah atau sebelum kita berjumpa dengan ahli keluarga kita. Ya, ini pun sesuai dengan sunnah yang biasa diamalkan. Ya. Dan yang keduanya, kita tak tolak juga dari sudut perspektif unsur-unsur gangguan makhluk halus, mistik ni. Ya. Kerana ia terkait juga dengan kita punya keimanan, kelemahan kita ataupun orang panggil lemah semangat. Bila kita tak biasa berhadapan dengan jenazah atau tak berhadapan dengan orang suasana kematian, kita datang ziarah, kita takut. Takut ni, ada orang setengah macam tu. Dia tak nak langsung, bila ada kematian je, dia tak akan keluar rumah. Dia takut, kan? Ini lemah semangat. Jadi bila melibatkan ahli keluarga ke atau orang yang dia kenal, dia pergi juga. Dia tengok jenazah, mula dia rasa macam takut, gementar. Di situlah akan menyebabkan kawalan minda dan tak terkawal. Dia akan mula berfikiran yang macam-macam dan sebagainya. Dan di situ jugalah syaitan ni yang memang suka menghasut anak Adam, nak menggoda anak Adam, dia akan ambil kesempatan. Oh, orang ni dia takut ni, orang ni lemah ni, kan. Maka dia kan munculkan diri dia, boleh menampakkan diri dia dengan izin Allah, dia boleh menampakkan diri dia ataupun dia boleh mengacau dia dalam tidur dan sebagainya kerana faktor lemah semangat tadi, takut tadi. Jadi macam mana cara kita nak atasinya? Iaitulah dengan kita mengamalkan ruqyah, baik bacaan Al-Quran pada diri kita sendiri. Dinding diri kita sendiri. Ya? Tak semestinya kita kena sentiasa jumpa ustaz ke atau guru-guru mana-mana. Kita sendiri boleh dinding diri kita. Baca saja surah Al-Fatihah, kita baca 3 qul, kita baca ayat kursi. Maka ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang insya-Allah boleh menjadi pendinding diri kita daripada gangguan syaitan dan jin tadi. Ya, maka benda-benda begini sebenarnya macam kita tengok orang dahulu mungkin kerana ketakutan ni sebab mereka ni punya ilmu agama tu tidak sampai sepenuhnya. Kita zaman sekarang ni zaman ilmu. Senang nak dapat, nak akses ilmu tu mudah. Mana-mana macam sekarang ni kan, secara live dekat rumah kita boleh dapat ilmu. Maka inilah perubahan zaman menyebabkan dahulu punya cara dengan sekarang ni berbeza, kan. Saya juga tertarik dengan kata Ustaz Fauzi tadi, cara orang dulu perubatan dia begitu kerana itu sahaja kemampuan dia. Itu sahaja yang ada. Kita sekarang ni dah ada macam-macam teknologi. Maka kita zaman sekarang ni, yang hidup zaman sekarang ni, jangan mudah kita nak blame ataupun nak melihatkan amalan orang lama tu sebagai unsur syirik ataupun khurafat ataupun berkait dengan jin dan sebagainya. Sebab ia adalah satu benda yang peredaran zaman, perubahan. Kalau saya ambil contohlah macam orang dahulu bila ada kematian ke apa, dia suka bakar kemenyan, kan, kemenyan. Berasap-asap, kan. Sekarang dah tak bakar dah sekarang. Kenapa orang bakar kemenyan? Kenapa orang tak bakar sebab sekarang ni? Sebab dulu itu saja alat yang ada untuk mewangikan kawasan perumahan tu ataupun kawasan tempat tu, sebab mayat ni dalam masa 2-3 jam selepas kematian dia akan mengeluarkan bau daripada badan dia yang mula mereput dalam organ dia ni mula mereput, dia akan keluar bau. Maka bau ini bagi setengah orang dia tak boleh terima, dan kita yang tak biasa ni pun rasa macam loya tekak dan sebagainya. Maka nak menutup aib si mati ni, maka dibakar wangi-wangian. Dan kita yang tak tahu ni kata, ini nak bagi jin lah ni. Nak bagi jin makan asap ni sebagainya, kan. Mentang-mentang lah sekarang ni kan Ustaz, kan. Kita sekarang ni hidup zaman moden, tak payah bakar-bakar, gantung kat dinding 5 minit sekali, MB pure. Tak payah kita nak bakar-bakar. Jadi kita action kata orang dulu buat syirik. Kalau kita ambil analogi yang sama, katakanlah 30 tahun akan datang, ada benda yang lagi canggih daripada kita sekarang ni, orang akan datang pun akan syirikkan kita. Apalah gantung-gantung ni, kan, apalah ni semua syirik, kan. Kita juga akan mengalami nasib yang sama kerana kita tak faham situasi yang berlaku dahulu berbanding dengan sekarang. Dan juga saya nak kaitkan satu benda. Kalau kita pernah tengok cerita momok dahulu, kan, kalau ada jenazah atas rumah, jangan bagi kucing melintas. Kalau kucing melintas, mayat bangun. Bangun balik. Awak mengaji ke, kan? Ada cerita momok dulu, kan? Kucing hitam. Kucing hitam, kan? Jadi, kalau kita fikir secara logik, andai katalah mak ayah kita meninggal,
kita sayang mak ayah kita ni. Panggillah kucing melintas bagi dia bangun balik. Tapi itu hanyalah sekadar orang kata apa, basa-basi ataupun orang kata apa, kaedah orang lama. Yang orang lama, kita faham dahulu dari sudut ilmu mereka tidak menyeluruh, mereka dalam kawasan tu saja, tidak terbuka. Jadi kita faham kucing ni dia memang dah sebati dengan masyarakat Melayu kita. Kan? Kebanyakan orang dia kucing dah memang jadi kucing keluarga. Jadi sifat kucing ni dia suka biasalah berak mata-rata, kencing mata-rata, dan dia kuis dengan kaki dia dan sebagainya. Dan dia suka pergi ke tempat yang baru, yang dia tengok apa benda kat rumah dia ni. Asal kita bawa balik barang je, mesti kucing datang, dia hidur dulu kan. Dia tertarik. Dan bila ada jenazah ni, kita bimbang, kucing ni akan datang, dia ingat tuan dia ataupun apa benda yang bawa baru ni, dia nak tanda kawasan pun boleh jadi juga. Dia kencing kat kain kapan tu. Ataupun dia baru lepas buang najis, dekat tanah, dia naik atas, kaki kotor, dah kena kain kapan. Jadi orang dahulu, nak menegah perkara ni, dia kata kucing tak luar. Jangan bawa masuk. Orang takkan dengar cakap. Alasan dia, apa pula? Ini arwah ni punya kucing, biarlah kan. Dia takkan dengar macam tu. Jadi caranya nak biar orang ikut cakap supaya bawa kucing ni keluar ialah dengan kaedah menakut-nakutkan. Kan kalau tak bawa keluar nanti kucing ni melintas bangun mayat ni Kang. Oh kelang kabut orang bawa keluar kan. Sebab bila kaedah menakut-nakutkan dipakai, maka orang lebih mudah nak ikut cara tu. Mudah nak ikut arahan kan. Patuh arahan. Jadi itu yang menyebabkan asalnya ialah kaedah dia kata nak menakut-nakutkan. Tapi akhirnya menjadi satu macam dah sebati dengan minda kita, kucing datang je lintas mayat bangun kan. Ini belum lagi bab-bab lain yang saya kaitkan, belum lagi kita nampak air mayat mandi kat bawah rumah jatuh kan. Kita tonggeng nampak mayat ke, nampak hantu ke kan. Jadi benda-benda begini dia berkait dengan ilmu sebenarnya. Kaedah orang lama untuk memberikan arahan supaya orang ikut dengan cara menakut-nakutkan. Namun kaedah sekarang ni kita lebih kaedah ilmu menyampaikan. Jadi kaedah yang lama ni dah tak terpakai. Kita yang moden ni kita dengan kaedah ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Terima kasih banyak Ustaz. Itulah memang maknanya tujuan dia tu tak nak bagi najis tu kena dekat jenazah. Kan? Tapi dia ni. Baik. Ada soalan di chat tu. Di mana bagaimana menilai amal ni tadi ketenangan kalau nak guna minyak. Okey. Minyak letak dekat cuping telinga dan sebagainya tu, itu masuk dalam minyak dagu je ke apa Ustaz? Okey. Saya nak respon pada soalan-soalan boleh Pertama siapa soal tu tentang essential oil. Ini saya ingat minyak ni memang ada dalam produk yang radioaktif. Rozana Isa. Jadi sebenarnya saya tak boleh nak bagi respon secara detail lah. Cuma saya pernah jumpa dia punya pengasas produknya. Memang dia sebut dia ada campuran-campuran tertentu daripada herba-herba yang ada wangi dan sebagainya. Jadi saya tak nampak pula masa tu dia cerita kepada saya ada bacaan-bacaan dan sebagainya. Cuma persoalannya ialah untuk ketenangan diri, kawal kemarahan, bina keyakinan diri, adakah ini dibolehkan sapu kat cuping telinga secara urutan dan sebagainya. Saya lebih melihat sebab kalau kita masuk radio, masuk TV, walaupun makanan sunnah sekalipun, kita tidak dibenarkan klaim bahawa mempunyai khasiat tertentu. Apatah lagi kalau essential oil dan sebagainya. Katalah saya dulu terlibat dengan jus Tok Guru kan. Bila sebut jus Tok Guru semua tahu ada kurma, ada zaitun, ada buah tin. Itu semua disebut makanan sunnah yang sangat berkhasiat. Tapi bila saya di radio saya tidak boleh sebut tentang dia bagus untuk jantung, bagus untuk buah pinggang, bagus untuk hati ke. Tak boleh sebut. Walaupun minyak zaitun tu bagus. Tak boleh sebut, tak boleh claim. So macam manakah mereka kadang-kadang nak iklan di radio? Susah juga kan? Memberikan tenaga pun tak boleh. Betul kalau anda lihat iklan Milo kan? Milo anda jadi sihat dan kuat dulu kan? Sekarang tak ada, mana ada. Sebab sihat dan kuat tak dibenarkan diklaim pada produk tertentu. Makan benda ni, minum benda ni jadi sihat dan kuat. Tak boleh.
maka dia tukar benda lain. Jadi begitu juga bila tukar benda lain, itulah kadang-kadang kita tukar ayat pada ketenangan diri, ya. Kalau siapa insya-Allah kita rasa tenang, kita boleh kawal kemarahan, ya, untuk boleh membinakan. Betul lah, sebab bila kita bersih, kita pakai perfume, betul tak kita ada keyakinan diri. Banding kita kotor, kita comot dan kita berbusuk. Kita pun nak menjauhkan orang, kan, mengelak diri sebab kita rasa tidak ada keyakinan diri. Betul juga. Jadi seingat saya tak ada masalah lah. Bolehlah nak pakai asalkan tidak beri kesan mudarat pada kita. Contohnya lepas tu mengigau ke, kena rasuk ke, ya. InsyaAllah okey, insyaAllah, ya. Nombor dua, bagaimana kita nak menilai amalan silat? Sama ada punya unsur sihir ataupun tidak. Ni mesti minat silat ni. Apa nama dia? Puan Siti. Siti. Mesti black belt ni, ya. Jadi sebenarnya macam mana kita nak menilai? Sebenarnya di JAKIM, di Pejabat Agama Islam negeri-negeri sudah ada garis panduan tentang nak menilai amalan silat sama ada unsur-unsur kebatinan dan sebagainya. Pertama, ada tak unsur-unsur pemujaan? So kita cek dululah. Sebab itu orang yang dah masuk ilmu silat persatuan tertentu, dia akan dapat tahu. Ada pemujaan lah, ada puja tu, puja ni. Walaupun memuja roh orang mati pun tak boleh. Katalah, saya dulu pernah masuk silat juga dulu. Jadi antaranya ialah Panglima Hitam. Panglima Hitam ni orang memang terror silat, Panglima Hitam. Ya? Panglima itu nama silat tak? Tak, Panglima itu nama Panglima. Panglima. Dia antara orang yang siapa yang belayar mengelilingi dunia tu. Ya. Patut dia yang dapat nama, bukan Marco Polo. Marco Polo ke apa nama. Bukan dia. Panglima Hitam, tapi sebab dia orang Melayu apa semua, penjajah tidak upkan nama dia. So kita suruh Panglima Hitam, maka sudah ada pemujaan. Walaupun dia tu memang betul manusia bukan jin, tapi kenapa nak puja nama dia? Tak perlu. Okey, satu. Yang kedua, tidak ada unsur-unsur keramat dalam unsur silat. Sepertinya kita akan guna keris ini sebab keris ini ada keramat. Dan semua kena pakai batu permata buat cincin sebab batu tu keramat. Maka ada unsur-unsur salah. Sebab ada kepercayaan benda tu ada keramat. Itu ada super power ataupun ada kuasa tertentu. Ya? Kemudian apa lagi ya? Kemudian ada penggunaan bantuan jin ataupun syaitan dalam ilmu silat. Ya? Pukulan jarak jauh. Sampai contoh kan. Kadang-kadang ada orang kata itu energi dalaman. Wallahualam bisawab. Ada kata energi dalaman, ya. Tolak jatuh. So ilmu tu macam-macam ilmu, ya. Tapi kalau kita rasa tak yakin, baik jangan mencubalah. Ataupun dengan bantuan jin ni kita menjadi kebal. Jadi kebal. Pakai pula dia punya tangkal-tangkal kat pinggang, kalau pakai jadi kebal. Sebab itu dulu ilmu macam ni banyak dipraktiskan oleh orang biasa-biasa pun buat. Dulu saya ingat lagi saudara-saudara saya kadang-kadang ada tali pinggang tu. Dia selit dalam tali pinggang, dia punya gambar-gambar rajah tangkal-tangkal dia tu, dia lipat-lipat tali pinggang. Letak kat kopiah, kadang-kadang dia selit kat kopiah dalam tu kan. So untuk apa tu? Untuk kebal, untuk raib bila mana diperlukan. Jadi itu semua benda-benda yang tak sepatutnya berlaku. Disebut ada unsur-unsur bantuan jin, ya. Celup tangan dan minyak panas. Biasanya normalnya kita akan melecur kan. Tapi tak melecur. Kenapa tak melecur? Kenapa kita jadi melawan fitrah? Mesti ada something wrong. Mesti ada unsur-unsur yang tidak sihat di situ. Bagus tak? Kita masuk senang saya nak menggoreng ikan ni, main angkat tangan dia kan. Boleh, tak ada masalah, tapi itu perkara mencarikan adat. Bila mencarikan adat, dia banyak sama ada mukjizat. Itu untuk para nabi rasul, kita bukan nabi rasul. Itu pun bukan kita nak, Allah Taala yang pilih. Nabi Musa sekali tu lempar tongkat jadi ular. Bukan hari-hari lempar jadi ular. Ketuk batu jadi terbelah jadi highway. Itu pun tunggu. Tuhan kata ketuk. Lemparkan. Tapi kalau kita boleh tentukan tangan kita masuk minyak panas, kita boleh balikkan ikan, kita tak melecur, itu something wrong. Sebab kalau tidak kepada mukjizat, dia pergi kepada karamah. Karamah ni wali-wali Allah, orang soleh. Itu pun bukan pilihan dia. Allah Ta'ala yang tentukan untuk dia. Tidak boleh dipelajari, tidak boleh diwarisi, tidak boleh dibuat demonstrasi. Okey. Apa lagi? Yang ketiga, mungkin dia ma'unah. Ma'unah ni bukan yang kat sauk tu. Ma'unah ini ialah pertolongan Allah kepada orang-orang biasa macam kita ni. Contoh macam Myvi tu. Myvi kan, yang disondok oleh lori. Lori tu, Myvi kuning. Lori mabuk tu kan. Lori kuning tu. Myvi kuning juga. Sondol. Alhamdulillah. Tengok kereta macam tu gemuk, dia alhamdulillah selamat. Dia keluar pula.
Itu maunah dipanggil. Masya Cuba buat sekali lagi. Tak jadi dah. Tak jadi. Sebab tidak boleh diprogramkan. Maunah namanya. Habis itu kalau bukan mukjizat, bukan karamah, bukan maunah, apa lagi ya? Adakah silap mata? Adakah yang ketiga, yang kita sebut sebagai apa ni? Apa ni? Istidraj ataupun sihir. Terbimbang. Betul. Ada tak silap? Unsur sihir itu terbimbang tu. Takkan ada unsur sihir. Unsur sihir ni, dia akan dapat dengan bantuan jin. Tikam tak load. Masuk minyak panas tak melecur. Bimbang itu. Sebab silat ni ialah satu bentuk pertahanan diri. Kita nak tepis orang, kita nak pukul orang, itu saja. Kenapa perlu ada masuk minyak panas? Okey, lagi. Contoh lagi ya. Ataupun ada apa ni, bertapa. Cek, kalau bertapa sampai tak sembahyang Jumaat, dulu adalah dulu kan. Kena bertapa sebulan ke 4 bulan. Habis tu sembahyang Jumaat macam mana? Adakah diharuskan meninggalkan Jumaat dengan sebab bertapa untuk mendalami silat? Okey, ini juga ada unsur-unsur tak sihat dalam silatnya. Apalagi ya, ataupun ada pengeras yang pelik-pelik. Pengerasnya ialah kami nak darah ayam. Pelik tu. Kenapa nak darah ayam? Yang makan darah ni jin je. Okey, so anda kena menilai dengan apa ni, dapatkan buku-buku daripada Jabat Agama Negeri-Negeri ataupun JAKIM sudah ada dah. Tak beli pun tak apa, anda boleh Google je, insya-Allah akan keluar dia punya penilaian tadi. Wallahu a'lam bisawab. Satu lagi tu. Kalau apa ni, melintah bawah jenazah kan. Jenazah. Supaya Tak teringat. kita, kenapa kita nak halang orang daripada merindui almarhum atau ibu bapa ataupun almarhumah ibu dia? Biar dia rindu lah. Bila dia rindu tu maknanya hubungan makin erat. Kemudian dia sayang. Disebabkan dia rindu, dia sayang, dia ingat, dia akan hadiahkan Fatihah, dia akan hadiahkan surah Yasin. Dia akan berdoa supaya mak dan ayahnya selamat dikubur. Tapi kalau dia tak ingat langsung, mana tak ingat dah. Dia pun tak ingat nak baca Fatihah, tak ingat nak baca Yasin, tak ingat nak doa dah lepas sembahyang untuk arwah tadi. Jadi ini amalan yang tak betul. Lalu berjenazah. Supaya apa ni, kamu tak ingat lagi dah. Tak salah. Salah. Sebab Nabi tak pernah ajar macam tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Jadi insya-Allah ada lagi soalan. Kalau ada saya buka untuk boleh angkat tangan dekat Zoom tu dan boleh buka mic dan bertanya secara langsung kepada Ustaz kalau ada. Kalau anda bertanya secara langsung kepada kedua-dua Ustaz kita secara lisan sebelum kita pergi pada seterusnya. Ada? Tak ada? Okey Ustaz, ni soalan apa nakal sikit lah. Kenapa Ustaz hantu Korea bentuk lain? Kalau hantu di barat pakai kod kan? Hantu ni lah, hantu kubur ni kan. Kalau hantu di yang paling gerun, hantu Melayu lah kot. Hantu di dengan dia punya rupa. Jadi kalau tengok cerita Dracula tu, lawa dia hantu dia kan. Jadi kalau Cina pula, yang paling lucu lah. Selalunya saya tengok hantu Cina dia lompat-lompat gitu kan. Jadi kenapa ada perbezaan? Macam mana boleh? Saya pun nak gelak kan. Dia berkait dengan mayat ni, yang berkait dengan jenazah ni. Itu sebenarnya persepsi belaka ya. Persepsi yang dimulakan, siapa yang mulakan dahulu? Dia yang buat gambaran hantu orang Melayu ni ialah begini, lompat-lompat. Tangan selit gitu kan. Hantu Cina lompat-lompat tangan macam tu pula kan. Jadi itu persepsi sama ada betul berlaku wallahu alam ataupun kebanyakannya dalam filem saja. Hantu orang putih vampire pula lain kan, semak pakai kan. Jadi sebenarnya itu wallahu alam mungkin berlaku betul. Koreanya lain, apa lain. Tapi apa dia jelmaan dia dalam bentuk macam tu Ustaz. Dia boleh jelma. Budaya dia macam tu. Budaya dia akan ikut budaya setempat. Jadi katakanlah saya pergi negara Arab, dia punya syaitan jin cakap Arab. So bila syaitan Melayu dia cakap bahasa Melayu. Macam saya pernah pergi ke Australia. Jadi merawat seorang pesakit di sana, pesakit Melayu kita, orang Melayu kita, orang Malaysia. Jin cakap orang putih.
Oh. Jadi susah. Dia budaya setempat. Jadi perawat tu tak faham orang putih pun. Kena speaking lah. Kena speaking, cakap putih. Jadi itulah sebenarnya dia akan ikut budaya setempat dan bahasa setempat. Saya pernah cakap merawat pesakit ni dia kena macam dia ada unsur-unsur dengki dari orang lain sebabkan dia ada kebolehan tertentu, disayangi oleh bos di pejabat, akhirnya dia dirasuk. Tapi yang saya herannya, jin tersebut cakap orang putih very fluently, sangat lancar, very fluent. Saya kata, Masya Allah, jin cakap orang putih, aku pun cakap putih juga lah. So maknanya ikut budaya setempat ataupun ikut orang tadi ataupun ikut bahasa. Maka jadilah vampire, cakap orang putih, jadilah hantu kubur, cakap Melayu, jadilah hantu Cina, cakap Cina, jadilah hantu orang Arab, cakap Arab. Wallahualam bissawab. Tapi itulah sebenarnya berlaku. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Cumanya berkait dengan tu, mungkin saya nak tanya sikit dengan Ustaz Rafi. Sebab jenazah orang bukan Islam ni selalu disolekkan sebelum dia dipakaikan dengan pakaian yang cantik. Mungkinkah sebab itu hantu dia pun lawa je? Ataupun macam mana? Pengalaman Ustaz pernah ke menguruskan jenazah ataupun menyolekkan menyolekkan jenazah bukan Islam ni? Okey, baik. Memang betul. Dia bila melibatkan kematian ni kan, kita punya adat budaya pun berbeza. Cara kita dengan cara yang mereka yang berbilang agama yang lain. Ya. Kalau jenazah orang Islam kita tahulah kita hanya mandi dan kafan. Kafan tu maknanya tutup seluruh badan lah. Kalau bagi jenazah non-Muslim yang lain, mereka make up cantik-cantik kan. Kalau budaya Cina, macam kata Ustaz tadi, dia punya culture macam tu lah. Dia pakai baju lama dia, pakai topi, letakkan bedak kepuh-kepuh macam tu, pakai gincu kan. Dan dia buat Q-tag, cincin jari tu bagi nampak runcing kan, cantik macam itulah. Macam mana dia orang nak kahwin, macam itulah dia orang buat pada jenazah. Begitu juga pada yang Kristian. Mereka pilih keranda yang cantik-cantik, mereka pakaikan coat untuk lelaki, pakaikan baju yang cantik untuk perempuan kan. Sebab saya pun bila saya terlibat dalam pengurusan jenazah yang saya ambil dulu, embalming and undertaker, lepas tu dapat nama undertaker Ustaz. Sebab saya belajar jurusan tu. Dan saya telah melakukan makeup ni sebab apa, ni salah satu subjek lah bila kita, salah satu silibus lah bila kita ambil subjek tu, memang kena ada belajar makeup mayat macam mana. Cara nak bagi mayat tersenyum, cara nak bagi mayat tu nampak ceria kan. Kita belajar. Kalahlah makeup artis tu lain, kita solek orang hidup. Ni orang mati kita solek bagi nampak hidup kan. Jadi dengan cara begitulah, maka dia tujuannya ialah untuk meninggalkan image, memori yang baik. Itu pandangan mereka lah. Kenapa mereka solek jenazah macam ni? Tapi nanti kesudahannya mereka akan bakar juga. Atau kesudahannya mereka akan tanam juga. Kenapa mereka solek begini? Sebab dia nak, kata orang, capture in memory, kata dia. Mana kata dia nak memori itu, ini pandangan terakhir dia. Wajah mayat tu dalam keadaan bersih, cantik. Itu dia nak simpan dalam ingatan dia kan. Maka itu yang terjadi dalam cerita-cerita hantu dia. Kekot, smart kan, handsome kan. Kita kalau hantu kubur, pocong kan. Cuma bezanya kita ni, kita kafan jenazah 5 utas tali. Daripada kepala, kemudian bahu, kemudian yang ketiga dekat pinggang, yang keempat dekat lutut, yang kelima dekat ujung kaki. Maknanya 5 je. Tapi kalau cerita-cerita Melayu kita, cerita Indonesia kita, nak buat gambaran pocong tu, dia guna 7 ikatan. 1 kat sini, 2 kat tekak ni. Yang ketiga dekat tangan, 4 kat pinggang, 5 kat lutut, 6 dekat buku lali, 7 baru kat ujung kaki. Jadi kalau kita nampak benda tu, nampak seramlah pocong. Kepala nampak betul, kaki nampak lurus macam bergerak kan. Maka di sinilah yang menimbulkan perspektif negatif pada jenazah. Sedangkan jenazah tu dibungkus dengan cara yang baik, mulia. Tak ada orang jerut jerut leher, tak ada kan? Tak ada ikat kat belakang lagi. Tali tu tujuan dia untuk mengelakkan kain terbuka je, terburai je, tu je. Tak ada tali pun tak apa sebenarnya, tapi sunahnya kita ikat dengan tali, tujuan dia untuk mengelakkan kain tu terbuka. Kesudahannya dalam liang nanti pun kita akan longgarkan tali juga kan. Maka
dia bermain daripada awal, yakni kita tengok pada keadaan jenazah tu diuruskan bagaimana, maka itulah yang meninggalkan kesan pada minda masyarakat sehingga dizahirkan ataupun digambarkan dalam bentuk penceritaan cerita Melayu, nampak pulak pocong apa semua. Bila hantu langsung je semua putih-putih je kan, tenggek semua kan, sebab nampak menunjukkan keseraman dia tu. Kalau Dracula pula, kenapa pula dia elok duduk dalam keranda? Sebab dia pakai kot kan. Begitu juga hantu Cina dan sebagainya kan. Maka benda begini sebenarnya yang menyebabkan kita terfikir benda-benda begini kerana faktor culture kita lah yang menjadikan begitu. Jadi menyentuh tentang saya nak sentuh sikit tentang cara orang lama kita kan. Ini kalau saya sempat lah. Kalau orang lama kita uruskan jenazah, tadi saya nampak soalan lalu kat bawah mayat tu kan. Kenapa kita nak lupakan jenazah tu, padahal itu yang perlu kita ingatkan supaya kita doakan dia. Kenapa nak lupakan dia kan? Dan juga tentang kaedah yang biasa kita tengok dahulu orang tua, bila meninggal tutup cermin kan, tutup cermin. Cermin muka. TV kita tutup, cermin muka tutup, tingkap, apa sajalah benda yang nampak pantulan balik muka kita tutup. Kenapa begini? Sebab kaedah orang lama ni dia kata kalau kau tak tutup nanti mayat balik terkejut muka dia tak nampak kan. Ataupun kalau kita tengok cermin nampak bayangan mayat tu, apa jenazah tu kat belakang. Jadi menakutkan kita. Jadi kalau itu tujuannya saya pun tak tahu itu dia katanya. Dia kata macam tu, tapi secara ilmiahnya bila kita buat kajian lebih mendalam, dia kerana faktor ilmu juga. Sebab orang tahu bahawa bila seorang suami meninggal dunia, isteri akan bermulanya tempoh edah. Tempoh edah ni bermula bila suami meninggal dunia. Edah ini dia tidak boleh bersolek, tidak boleh keluar rumah tanpa sebab yang mustahak, dia tak boleh berwangian dan sebagainya kerana dia ada tempoh kabungnya kan, 4 bulan kan. Jadi orang lama dahulu memang dia macam kita lah sekarang ni, tengok orang perempuan sekarang ni. Tak mahu cakap lah ibu-ibu semua kan, dia rumah saya begitu juga. Pantang tengok cermin, mulalah make up. Kadang-kadang cermin kereta orang yang gelap pun dia make up kan, betulkan tudung semua, tak perasan dalam tu ada orang kan. Jadi nak katakan itu memang fitrah orang perempuan, dia sukakan kecantikan kan. Jadi untuk mengelakkan mereka berhias ketika suami dia masih ada, jadi dia tutup tingkap, tutup ni. Bila cermin masih ada lagi. Bila cermin ditutup, semua tutup, automatik mereka tak akan berhias. Maknanya cara orang dahulu nak mendidik supaya jangan berhias dengan kaedah menakut-nakutkan. Kaedah sekarang ni kita lebih kepada ilmu. Jadi itulah alhamdulillah kita ni jangan sewenangnya menyalahkan orang terdahulu kerana itu kaedah cara mereka, dan kita zaman sekarang ni bersyukur kerana kita hidup di zaman ilmu dan kita perlu lagi menggali ilmu lagi sebab ilmu ni luas. Dan sebab itulah ada istilah kata, lagi banyak ilmu kita cari, rupanya lagi banyak kita tak tahu rupanya. Itulah hakikat kita sebenarnya kan. Wallahu alam. Alhamdulillah, sangat jelas Ustaz. Jadi cumanya Ustaz, saya nak sikit sebelum kita pergi pada soalan kita banyak ni, kalau kita nak sambung nak semua soalan ni panjang lagi ni. Dan dah sebut awet tadi tu Ustaz. Kita buat embalming kan. Ustaz buat embalming tu. Jadi bila jenazah orang bukan Islam ni, dia memang dan juga jenazah Islam lah. Kalau katakan dia nak bawa balik ke negara dia ataupun nak bawa balik daripada nak datang ke Malaysia ni, mungkin panjang lagi lah topik tu. Tapi mungkin Ustaz boleh cerita sikit tak gambaran apa dia yang katakan solekan ni yang dibuat terhadap jenazah yang bukan Islam ni. Sebab jenazah bukan Islam ni dia akan disimpan biasanya seminggu baru dia dikumikan, tak macam jenazah orang Islam ni disegerakan. Jadi itu menyebabkan dia perlu diawet. Di proses awet ni macam mana dia Ustaz sebenarnya? Dan dari segi kalau kita orang Islam ni, kita patut pilih ke ataupun macam mana? Kalau boleh secara umum lah tentang proses mengawet embalming. Baik. Sebenarnya orang Islam kita tidak perlu proses embalming ataupun pengawetan mayat ni. Memang kita tahu kita ni hanya ada 4 rukun saja, mandi, kafan, solat dan ke bumi. Tapi bila kita tengok dah menjadi kebiasaan ataupun perkara biasa dalam kalangan masyarakat kita sekarang ni, bila kemudahan semakin canggih, mereka nak mana-mana keluarga mereka yang meninggal dunia di luar,
mereka nak bawa balik. Begitu juga kalau rakyat asing di negara kita ni, Indonesia, Bangladesh dan lain-lain ni, bila meninggal di Malaysia, dia nak bawa balik keluar. Keluarga kat sana ramai, senang nak ziarah kubur dan sebagainya. Maka dari sudut ilmunya, dari sudut syariatnya, kita hendaklah kebumikan jenazah di mana dia meninggal. Maka itu lebih baik. Sebab Nabi sebut, di akhirat nanti akan dibina satu mahligai seluas daripada tempat lahir sehingga tempat orang tu meninggal dunia. Maknanya itulah ganjaran dia dibina kan. Sebab tu kita tengok Tok Guru Harun Din meninggal di Amerika sana. Kan jenazahnya tak dibawa balik. Sebab dua faktor lah. Pertama, dia tahu ganjaran yang bakal diterima meninggal di luar tempat lahirnya. Yang kedua, kerana dia tahu proses nak bawa balik tu bukan mudah. Bukan mudah dan menyakitkan dan juga melambatkan lagi pengebumian dia. Sedangkan Nabi sebut kalau orang ni orang baik, orang beriman, dia akan berkata, cepatlah kebumikan aku, cepatkanlah kebumikan aku kan. Ini maknanya menggambarkan bahawa kita sepatutnya menyegerakan urusan jenazah. Jadi apa yang berlaku bila embalming ni? Embalming ni satu proses untuk mengawet mayat, bawa balik merentas negeri kerana itu syarat yang diperlukan dalam penerbangan. Dia tidak mahu ada cecair dalam tubuh badan manusia, tubuh badan mayat, maka segala cecair ini perlu dikeluarkan, dirembeskan keluar. Termasuklah organ-organ dalaman kita ni, jantung, hati, semua ni ada cecair dalamnya. Maka perlu dileburkan, dihancurkan. Maka dimasukkan satu ubat, formalin namanya. Maka ubat inilah yang akan menyebabkan mayat ini akan mengeras dan akan melewat ataupun melambatkan proses perebutan mayat. Maka proses ini menyakitkan. Tujuan sebenarnya organ-organ tu dihancurkan dan disedut keluar. Organ tu disedut keluar. Yes. Ini saya tunjuk, saya pun ada bawa senjata saya. Dia bukan air saja, organ sekali disedut ya. Yes. Mula-mula sekali dia akan cari dua urat. Saya tepuk walaupun kita ni cerita pasal tanah kubur, kubur, saya selitkan sikitlah. Ini alatan untuk kita toreh kulit mayat, pisau, kemudian kita cari dua urat, arteri dan vein. Arteri dan vein. Di bahagian vein tu darah akan keluar. Selalu darah besar kita. Arteri, di situlah akan dimasukkan satu batang besi. Yang besi inilah yang akan memasukkan ubat ke dalam badan manusia ni. Badan mayat tadi. Maka bila proses tu berlaku, darah buang keluar, ubat masuk dalam badan, maka dalam tempoh 1 jam mayat akan dalam keadaan keras dan sebagainya. Kemudian belum habis setakat tu, ya. Dia akan tebuk di bahagian atas perut, sama ada di tepi pusat ataupun di tengah-tengah, dengan satu batang besi ni. Nampak besi panjang? Panjang lagi. Besi ni kalau kita boleh tengok kamera kan, besi ni namanya troka. Hujungnya tajam ni. Kelilingnya ada lubang-lubang dan di hujung belakang dia ni ada kawasan untuk sumbat pipe. Di sinilah perut tu akan dijolok dengan besi ni, kita akan hunus. Tujuannya untuk menghancurkan hati, jantung, limpa, organ, apa segala yang dalam ni, untuk dibuang keluar segala cecair, kaviti semua. Sebab kita tak nak organ dalaman ni mereput dan membusukkan mayat. Jadi dia buang dengan kaedah ini. Ini netroka kan. Dia sedut keluar ni. Ini yang saya katakan bahawa kaedah ini sebenarnya saya belajar kerana dua perkara. Pertama, saya nak bagi pendedahan pada masyarakat supaya mana-mana kematian ahli keluarga kita di mana-mana saja, kebumilah kat situ. Kalau luar negara lah. Tapi kalau macam dekat Malaysia ni, meninggal kat KL nak bawa balik ke Kelantan, masih tak jadi isu sebab perjalanan dia tak makan sehari pun. 6 jam tu okey lagi lah kan. Tapi kalau merentas negara, pergi terbang ke sana ke sini, maka elok kita ke bumi kat sini. Sebab proses dia cukup memeritkan dan lambat, kesian mayat kan. Yang kedua, tujuan saya ialah seandainya waris tegas. Tak kisahlah apa keadaan sekalipun, saya nak juga mayat ni bawa balik. Ada orang macam tu. Dia tak kisahlah hukum makam ke halal haram, dia tak peduli. Tak kisahlah mayat tu kena jolok, kena rodok ke, dia tak peduli. Sebab dia nak bawa balik mayat. Maka sekurang-kurangnya ada orang Islam yang boleh melakukan hal demikian pada jenazah. Jika tidak, kebanyakannya diserahkan kepada orang bukan Islam. Biasa sekarang ni, sebelum ni, jenazah-jenazah nak bawa balik keluar negara orang Islam kita, diuruskan oleh orang bukan Islam. Bayangkan dibogirkan mayat kita, mayat saudara kita, kemudian diodoknya dalam keadaan yang tidak penuh adab. Saya melihat benda-benda begini. Maka inilah antara perkara ataupun asbab saya menuntut ilmu ni. Saya dapatkan CJ, tujuan saya nak memberi
maklumat, pendedahan kepada masyarakat. Kefahaman, Kefahaman masyarakat bahawa ini yang berlaku bila kita nak bawa balik jenazah, maka tak payahlah bawa balik. Mana-mana meninggal pun situlah ke bumi, ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz. Masih Alhamdulillah. Itu berkait dengan soalan tadi tu. Mungkin satu hari kita akan buat khas, sesi khas lah Ustaz. Boleh. Tentang pengurusan jenazah embalming ni. Supaya orang lebih faham lah. Untuk kalau meninggal di luar negara tak perlulah nak bawa balik. Dan kalau boleh jenazah yang Muslim di sini, tak perlulah bawa balik ke negara asal dia. Kalau perlu. Kalau tak, kalau seboleh-boleh mungkin, ya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jadi maknanya cerita tadi itu berkait bila orang jenazah orang bukan Islam ni sebab dia diimbam, dia disolekkan kerana melalui proses pengawitan ni. Betul. InsyaAllah kita kalau boleh kita tak inilah untuk Islam kita tak nak alami itu kan. Jadi, Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas tu. Kita tengok sikit soalan-soalan di kawasan chat kita ni. Ni sama juga nak balik kampung. Kalau setakat di dalam Malaysia mungkin tak timbul isu sangat kot Ustaz kan? Dia kalau tak merentas, tak naik kapal terbang, tak kena. Contoh macam bawa balik Sabah, Sarawak, tetap melalui proses embalming, cuma prosesnya tidaklah sedetail tadi. Dia tak ada jolok hancurkan organ, tidak. Kita guna kaedah injection. Injection lebih kurang dalam 5 liter cecair formalin. Dia cucuklah seluruh badan, dia cucuk tang sini, tang sini kan. Maknanya satu badan tu dia cucuk untuk melambatkan proses perebutan. Tapi sekadar 2-3 hari je tahan. Kemudian mayat akan mula mereput. Baik. Tapi kalau dalam kawasan Semenanjung ni okeylah. InsyaAllah bolehlah. Cumanya lebih baik, afdalnya Ustaz kan, ke bumi di tempat dia meninggal lah kan. Betul. InsyaAllah. Baik, soalan dia kebanyakan nak bawa balik. Ni soalan yang tadilah nak bawa balik. Tapi insyaAllah lah yang terbaik. Kalau doa tu di mana pun boleh doa kan. Dahlil walaupun di mana-mana. Kemudian ada satu soalan. Ya. Atas kira soalan tentang benarkah ruh orang mati tadi tu akan balik ke rumah 40 hari kan. Orang mati tu masih berkeliaran lagi. Berkeliaran macam binatang berkeliaran kan. Sebenarnya ruh orang mati ni Allah Taala dah sebut dalam Quran. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sebenarnya bila dah meninggal, dia berada di alam barzakh. Barzakh tu apa? Barzakh tu satu tembok. Tembok tu dia tidak boleh lempah tembok dah. Balik ke dunia ke bagaimana tak boleh dah. Sehinggalah hari dibangkitkan nanti. Berarti berdasarkan ayat ni kata alim ulama mufassirin sebut bahawa mayat ruh si mati tidak boleh keluar di mana-mana, termasuk balik ke rumah, tak ada dah. Kalau kita buka hadis sahih Bukhari, sahih Muslim Bukhari pun ceritakan bagaimana ruh orang beriman ni setelah dia mati, dia akan dipakaikan dengan kain kafan dari syurga. Kemudian lepas tu diiring oleh malaikat rahmat naik ke langit pertama. Sampai langit pertama, kata penjaga langit pertama, ruh siapa ni wangi semerbak? Maka jawab malaikat pengiring, malaikat rahmat, ruh si Fulan bin si Fulan. Naik kedua sama juga, langit kedua. Setelah dia buka pintu langit pertama, naik kedua pula. Betul sampai langit ketujuh. Lepas tu bawa depan Allah Taala, Tuhan kata apa? Simpan catatan dia di Illiyin. Catatan baiklah, amal baik dia di Illiyin. Kemudian bawa turun. Bawa turun tu balik rumah. Terus ke kuburnya bersama dengan jenazah yang baru dikebumikan tadi. Jadi bila sampai dia di kubur, bila dalam kubur kata Nabi, datang malaikat. Malaikat mungkin soal jawab. Ma rabbuka, ma dinuka, ma imamuka, apa semualah. Soalan dah bocor kan? Soalan dah bocor. Habis dia boleh jawab dengan baik. Semua jawab dengan tepat. Maka ketika itu, maka kata Allah dalam hadis sahih ni, benarlah hamba-Ku. Lepas tu dia kata apa? Hamparkan untuknya permainan di syurga. Lepas tu apa lagi? Pakaikan pakaian syurga untuk dia. Lepas tu bukakan satu pintu syurga untuk kuburnya. Lepas tu luaskan kuburnya sejauh mata memandang. Sehingga si mayat ni roh dalam kubur dia kata apa? Tak sabarnya kiamat. Tak sabar kiamat. Ya. Sebab bila kiamat baru nak jumpa ahli keluarga, nak beritahu bila dapat. So nak beritahunya berdasarkan ayat tadi dan juga hadis tadi saya baca, memang ruh orang mati tidak boleh balik ke rumah. Saya kira dalam tempoh 14 hari ke, lepas 14 hari ke,
Kalau ada yang balik rumah, sebiji muka saya, sebiji muka Haji Fairuz, sebiji muka undertaker, itu bukan roh si mati. Itu Qorin namanya. Qorin itu ialah jin yang mendampingi si mati. Sebab dia tak mati. Dia balik. Ataupun dipanggil hantu raya. Ya, si mati bela. Dia bela. Si mati dah mati dah. Orang tu dah mati. Tapi hantu raya tak mati. Dan hantu raya ni dia boleh menjelma jadi macam muka tuan dia. Itu kita bimbang. So jangan percayalah adik kakak semua bahawa roh orang mati boleh balik ke rumah. Rujuk pada pakar-pakar agama, semua kata tidak boleh balik ke rumah dan tidak ada dalil pun yang menyatakan bahawa roh orang mati balik ke rumah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Jadi jelas ya. Maknanya tak ada nak balik rumah tu, tak ada dah. Okey, ada pertanyaan tu tentang menangkap gambar jenazah, buat video proses hingga jenazah dikebumikan, mengambil wajah jenazah. Macam mana tu Ustaz? Boleh ke tak? Undertaker jawab. Undertaker jawab. Silakan Ustaz. Kalau ambil video, maknanya video tu daripada jauh sebagai pengajaran kita. Ataupun sekarang ni faktor PKP, kita tak nak rentas negeri, keluarga-keluarga jauh tak dapat nak tengok. Jadi dia nak hadir dalam pengurusan tu. Maka kita menggunakan apa yang ada ni untuk mengambil video. Cuma perlu ingat jangan sampai mengaibkan jenazah. Janganlah nampak sangat badan mayat tu kena mandi, janganlah sampai nampak kafan tu, nampak anggota dia, aurat dia. Maka ni salah. Kalau sekadar nampak pengurusan tu daripada jauh, nampak orang ramai datang, kita pun boleh doakan dia, itu tak ada masalah. Ya? Macam yang kita tengok pengurusan jenazah artis ke, pengurusan jenazah orang besar, kan dia buat live, kan? Secara live. Jadi ini tak ada masalah sebab dia tidak ada apa-apa yang mengaibkan. Tapi dari sudut nak mengambil gambar tu sebenarnya tak ada masalah. Kita nak gambar keluarga kita sebagai tetapan untuk kemudian hari ada keluarga tak dapat nak tengok ni gambar mak ni dah siap cantik je kan. Tapi jangan dihebahkan. Jangan disebarkan kerana dia seumpama kalau kita tidur. Kita suka tak orang ambil gambar kita tidur kan? Kita tak suka kan? Dah ambil gambar lepas tu sebar kat Facebook kan. Oh ni rupa dia tidur, ya Allah macam ni rupanya kan. Jadi itu aib juga. Maka kalau kita ambil sebagai simpanan kita sendiri, peribadi, keluarga, itu tak ada masalah. Tapi kalau kita orang luar, tak boleh. Ini benda yang salah, melainkan orang luar yang diberi kebenaran waris dia. Kata, tolong ambilkan gambar mak saya tak dapat nak tengok lah. Ada yang daripada Indonesia, so saya ambil gambar mak dia. Saya ambil lah gambar, saya hantar kat dia. Bukan tujuan untuk kita publish kepada media, tidak. Maka dalam hal itu dibenarkan. Ya, Wallahualam. Alhamdulillah. Sangat jelas Ustaz. Kita pun dah hampir lebih sejam lah. Dah lebih sejam kita bersantai. Tapi sampailah insya-Allah. Niat tu kita punya apa yang kita nak bincang tu, saya ingat sebahagiannya kita dapat sampailah pada kepahaman yang sebenarnya tentang hantu kubur ni. Memang wujud hantu kubur tu, cumanya ketakutan pada hantu kubur tu tidak sewajarnya berbanding dengan ketakutan kepada Allah Ta'ala lah. Ketakutan kepada azab kubur, persediaan untuk kematian, ya, insya-Allah. Yang penting ialah bagaimana kita nak menghadapi ketika masuk dalam kubur. Dan hantu kubur ni pun macam mana sampai disebut bahawa merupakan Qorin yang dipuja dan sebagainya, dan itu hanya dengan iman dan hanya dengan perlindungan Allah Ta'ala kita boleh menghadapinya insya-Allah. Jadi oleh kerana itu kita kesimpulan pada topik kita pada pagi ini, hantu kubur ni wujud dan dianya bukanlah hantu, setan lah. Syaitan yang dipuja, dan ianya hanya akan memberi tenaga kepada, memberi kesan kepada kita dengan izin Allah Ta'ala. Jadi yang paling kita perlu takut ialah Allah Ta'ala lah, bukannya hantu tu. Dan hantu ni saya tengok dia berani dengan orang yang takut je. Kalau orang yang berani, dia pun tak berani. Ya, itu syaitan. Syaitan hanya dia rasa dia akan lebih ada energi bila orang takut kepada dia. Bila kita rasa takut, dan kita akan dia akan bertambah energi dan tenaga dia. Dan insya-Allah kita juga bincang tadi sepanjang ini tentang bagaimana pengurusan jenazah yang sewajarnya untuk pastikan bahawa kita bersedia untuk menghadapi hari kematian. Dan insya-Allah di khairat mai kasih kita ni, kita
menyediakan khidmat-khidmat supaya kita dapat bersedia menghadapi kematian di samping bersedia dengan amalan-amalan yang sepatutnya lah. Jadi insya-Allah untuk itu kita bincang hari lain lah tentang persediaan kita menghadapi hari kematian dan bagaimana tentang disebut oleh Ustaz Rafi tadi bagaimana proses embalming, ya, mungkin ramai yang tak tahu. Hari ni baru dengar tu dia teruknya. Ya, ingatkan letak sikit-sikit je, selek gitu je. Tapi ini dihancurkan seluruh tubuh dalam anggota dalam organ-organ dalam badan kita. Satu yang menyiksa mayat lah. Dan insya-Allah topik ni kita akan bincang lagi. Ada sesi yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Fauzi, Mustafa dan juga Ustaz Rafi dan juga pada semua yang berkongsi pengalaman, yang berkongsi soalan di chat, dan kita akan paparkan juga di YouTube dan kita juga cross posting di YouTube dan di Facebook Khairat Makasih dan juga Khairat di SPJM. InsyaAllah tuan-tuan mana yang tak sempat boleh ikuti lagi di sana dan mana yang kawan-kawan nak dengar boleh tengok di YouTube dan juga di Facebook kita. Sekali lagi terima kasih pada Ustaz Fauzi dan pada Ustaz Rafi dan juga pada semua atas perkongsian ini. InsyaAllah kita bersedia untuk mati dan kita insyaAllah mati itu sesi untuk ataupun sebenarnya pertemuan kita dengan kasih kita yang azali, yang maha agung, yang kita sayangi, dan insyaAllah bertemu dengan Nabi di Telaga Kausar Nabi. InsyaAllah kita semua ibadah pada pagi ini dan juga pada semua yang mendengar dan seluruh umat baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan itu kita tutup dulu sesi kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Hasr. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan terima kasih juga pada WAP TV yang menjadi host kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.